pelajar cuba bayangkan di rumah masing-masing ada satu unit mesin basuh automatik, okey, yang mana dalam satu unit mesin basuh automatik tu dia mengandungi elemen-elemen mekatronik. Sebagai contoh, ada sistem elektrik, ada sistem elektronik, ada sistem kawalan pengatur caraan dan kita ada sistem mekanikal. Jadi dalam setiap elemen-elemen tu ada fungsi-fungsi tertentu. Jadi itu yang akan kita bincangkan pada kelas kali ini. Yang ada bersama dengan saya, Cikgu Hadi bin Ismail. Kita akan lihat fungsi bagi elemen-elemen pada produk mekatronik sedia ada di pasaran. Let's go. Okey, kita lihat. Tajuknya adalah menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Pelajar boleh lihat dalam buku teks ni lah. Bab 1 tingkatan 3. Okey, ini contoh-contoh produk mekatronik ataupun peralatan-peralatan mekatronik yang sedia ada di pasaran lah. Antaranya kereta kawalan jauh. Kita tengok, kereta kawalan jauh. Kita ada pintu gelansa automatik. Kita ada mesin basuh automatik. Ini semua produk-produk sedia ada di pasaran. Selain itu kita ada juga drone. Sekarang kan memang dah famous dengan drone. Semua benda nak drone. Okey. Baik. Jadi kita akan lihat satu persatu dan fungsi bagi setiap elemen-elemen pada produk tersebut. Yang pertama, kita lihat kereta kawalan jauh. Saya kecilkan sikit. Fungsi elemen mekatronik dinyatakan pada setiap ni di bawah ni. Sistem mekanikal. Yang pertama, sistem mekanikal. Gear berfungsi mengurangkan atau meningkatkan halaju dan menambah daya kilas bagi motor. Selalunya gear di bahagian dalam apa? Kereta kawalan jauh ni kan. Yang mana disambungkan dengan roda. Okey, itu adalah fungsi bagi gear. Yang kedua, kita lihat sistem bagi elektronik. Okey, kita ada sistem elektronik. Yang mana sistem ni menerima dan menukarkan isyarat input dari alat kawalan jauh kepada isyarat elektrik bagi memacu motor AT. Kita ada remote control tu. Daripada remote dia ada isyarat-isyarat yang boleh disampaikan kepada isyarat dalam ni lah. Sistem ni. Jadi ini fungsi bagi sistem elektronik. Kemudian dia ada bagi sistem kawalan pengatur caraan yang mana terdiri daripada mikro pengawal dan juga sistem kawalan yang telah diatur cara. Dia dah bagi tahu dah apa yang perlu dibuat. Kalau dia tekan pergi depan, dia akan pergi depan. Kalau tekan ke belakang, dia akan pergi ke belakang. Ataupun dia letakkan satu sensor jarak pada kenderaan kereta alat kawalan jauh. Kalau sampai ke tembok, dia akan pusing ke kiri, ke kanan dan sebagainya, ataupun dia mengundur contoh, ataupun dia brake. Itu semua dah dimasukkan arahan-arahan tersebut di dalam mikro pengawal. Dan yang terakhir adalah sistem elektrik, iaitu yang mana menggunakan bateri sebagai sumber tenaga elektrik. Tak ada bateri ni, kereta tu tak akan boleh bergerak. Okey. Seterusnya kita lihat produk yang kedua, pintu gelansa automatik. Yang pertama, sistem yang pertama kita ada mechanical. Fungsi bagi sistem mechanical yang mana terdiri daripada takal dan juga tali sawat. Berfungsi membuka dan menutup pintu. Gear pada motor membantu untuk memudahkan pergerakan. Kemudian dia ada sistem elektronik. Disatukan dalam litar pemacu motor yang mana dia ada sensor untuk mengesan pergerakan. Kita bergerak ada melalui di bahagian hadapan pintu, ada sensor tu dia detect, dia akan bagi arahan kepada motor untuk menghidupkan. Itu dia macam mana proses saling kait antara sistem-sistem ni yang mana boleh menggerakkan atau boleh menghidupkan produk tersebut. Okey, sistem elektrik terdiri daripada motor AT dan juga pengubah yang mana boleh membekalkan tenaga elektrik pada keseluruhan sistem. Dan yang terakhir, sistem kawalan pengatur caraan yang mana terdiri daripada kawalan yang telah diatur cara. Sama juga macam tadi, dia dah atur cara dah.
Kalau sensor detect sekian-sekian, dia akan bagi arahan supaya pintu terbuka. Arahan tu dia akan bagi kepada motor lah. Motor akan bergerak untuk tali sawat dan sebagainya tu. Okey. Yang ketiga, mesin basuh automatik. Bagi sistem mekanikal, dia kata antara yang terlibat mungkin adalah takal, tali sawat, gear, drum dan galas berbola. Gabungan komponen menghasilkan putaran pada drum ketika mencuci pakaian. Okey, untuk sistem elektronik, butang pada panel kawalan dikawal oleh pengguna untuk memberikan arahan. Kita masukkan baju, kita nak kawal mesin kita tu, tekan on, tekan off dan sebagainya. Itu semua pada sistem elektronik. Okey. Kemudian sistem elektrik membekalkan tenaga elektrik kepada sistem kawalan motor dan motor EU, yang mana komponennya adalah pengubah dan juga motor EU. Dan yang terakhir, sistem kawalan pengatur caraan ni diatur cara di dalam mikro pengawal tu, dia dah bagi arahan dah apa tindakan-tindakan pada setiap sistem. Sekian-sekian masa, mungkin selepas dah basuh, masa ni dia buat spin dan sebagainya berdasarkan arahan yang pengguna bagi. Okey. Mungkin contoh kamu nak soak dia ataupun rendam dia dalam masa 2 jam. Kamu bagi arahan, dia akan baca arahan tersebut sebagai input dia, dan proses akan dilakukan dalam mikro pengawal, dan output dia akan bagi pada arahan untuk mesin basuh tersebut berfungsi. Okey. Ini adalah bagi fungsi-fungsi elemen bagi produk-produk mekatronik sedia ada di pasaran. Pelajar boleh cuba sendiri. Pelajar pilih satu produk yang pelajar tahu dia adalah produk-produk mekatronik. Kemudian cuba senaraikan setiap produk-produk tu, senaraikan keempat-empat elemen dan juga fungsi bagi setiap elemen tersebut. Okey. Jadi sekian dulu untuk kelas kali ini. Kita akan berjumpa lagi kelas sesi akan datang. Kita akan lihat tajuk ini, menghasilkan gambar rajah blok. Blok diagram bagi produk mekatronik. Kita akan lihat apa benda yang terlibat. Okay? Jadi sehingga bertemu lagi pada episod pada video kali yang akan datang. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan juga tekan like pada video ni. Tekan juga butang loceng untuk dapatkan notifikasi yang terkini. Okey. Sekian dulu. Bye bye.